tidur mana? Mesti dia akan kata, dah ada tempat dalam kepala dia. Kat mana aku nak tidur? Masjid ke stesen minyak? Jangan tanya nak tidur mana. Kita cakap bilik dah siap. Bilik dah siap. Walaupun kita belum siap ke apa, tu cara kita sebagai tuan rumah. Kan, sebagai tuan rumah. Sebagai tetamu pula, kita duduk di rumah tuan rumah tadi paling lama 3 hari. Kemudian kita buat minta izin nak keluar daripada rumah. Dia sebab had dia sampai 3 hari. Kita cakap esok saya nak balik, esok saya nak pindah, nak pergi sini. Dia kata, Allah, bukan selalu datang, dah lama tak jumpa, tidurlah semalaman lagi. Okey, kita tambah dalam hati, memang aku nak tidur lagi kot. Itu adab. Jangan sampai yalah tuan rumah pagi-pagi dah keluar beli nasi lemak pagi tiap-tiap pagi, sampai seminggu duduk rumah. Bilalah tetamu nak balik, bilalah tetamu nak keluar. Jangan sampai macam tu. Paling lama 3 hari. Kemudian kita cakap saya nak minta diri. Kita tengok kalau dia cakap okey duduklah seminggu lagi rumah saya. Macam mana? Kita tambah lagi 1 hari. Esok tanya lagi. Mungkin nanti dalam bilik isteri dia cakap, abang tu lah, bawa semua kawan-kawan dia, saudara mara sekampung semua duduk rumah. Masya-Allah. Mana kita kena sebagai tetamu, sebagai tuan rumah, dia ada adab dia. Dia ada adab tadi. Bila tetamu datang dah siap makanan. Tak payah cakap nak minum apa, tanya nak makan apa, cakap nak tinggalkan tetamu, nak pergi buat air. Itu adab lama yang kita kena ubah. Betulkan biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kan? Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Maknanya yang betulnya bila tetamu datang dah siap hidangan. Dah siap hidangan macam kita diraikan waktu iftar ni. Duduk je makanan sampai. Kadang makanan dah ada, kita duduk dah siap dah. Itu cara mereka meraikan melayan tetamu. Di antara akhlak orang Arab sejak zaman jahiliah lagi, meraikan tetamu, memuliakan tetamu. Jadi bila Rasulullah sampai ke rumah, di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub persilakan Rasulullah bawa barang nak masuk dalam rumah. Rasulullah berada tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari hampir setahun. Lama. Beruntungnya Abu Ayyub Al-Ansari ni walaupun dia miskin, Rasulullah suka tinggal di rumah dia sehingga setahun barulah Rasulullah apabila siap bilik-bilik rumah di sisi Rasulullah. Masjid Nabawi asal keluasannya tak sampai 35, panjang 30, lebar 2.9, tinggi dia. Dan rumah isteri Rasulullah berapa besar agak-agak? Parking kereta kita berapa besar? Store rumah kita berapa besar? 4 kali 5 meter. Betul lah tu. 4 kali 5. 5 kali 5 panjang, 4 lebar. Dan bila kata Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, bila aku masuk dalam rumah isteri Rasulullah, aku angkat tangan, boleh sentuh atap. Diperbuat daripada dinding, daripada tanah liat, atas daripada pelepah tamar. Mana untung kita dengan isteri Rasulullah? Sepatutnya kita lebih bersyukur daripada isteri Rasulullah. Kan? Itu dari segi duniawi lah. Kita bersyukur dengan nikmat yang kita dapat. Jadi asalnya rumah Rasulullah di sekitar Kubah tu. Di situlah tempat Rasulullah wafat. Maka akhirnya sekali Sayyidina Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah bersabda, Nabi-Nabi dikebumikan di tempat dia tinggal. Maka di tempat Rasulullah tinggal di mana? Di atas riba Sayyidatina Aisyah dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Tinggal di sini. Menghadap kiblat lah, mana wajah Rasulullah menghadap ke arah kita sekarang ni. Kemudian selepas daripada Rasulullah, Abu Bakar wafat, dikebumikan dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Apa hubungan Abu Bakar dengan Sayyidatina Aisyah? Ayah dia. Ayah Sayyidatina Aisyah, Abu Bakar, dikebumikan di sisi Rasulullah, di belakang sikit. Kemudian Sayyidina Umar wafat. Sayyidina Umar minta izin daripada Sayyidatina Aisyah. Sebab apa? Sayyidina Umar ni bukannya mahram kepada Sayyidatina Aisyah, dikebumikan di sisi kekasih dia Abu Bakar dan Rasulullah. Dikebumikan sama. Jadi ada 3 jasad dalam bilik Sayyidatina Aisyah.
Selepas daripada Saidina Umar dikebumikan, kata Sayyidatina Aisyah, aku sentiasa dalam keadaan menutup aurat dalam rumah. Sebab apa? Dalam rumah aku ada seorang yang bukan mahram, iaitu Saidina Umar. Dengan mayat. Tak tahulah kita kan. Sebab tu orang Palestin, Muslimah Syria tidur dalam keadaan menutup aurat. Sebab apa? Mereka takut sekiranya mereka mati malam tu, rumah mereka dibom, diletupkan, mereka mati dalam keadaan terdedah aurat. Kita bayangkanlah, kita muhasabah diri kita. Kadang-kadang kita ni depan Pak Imam pun tak rasa malu kan. Di tempat ibadat macam ni pun tak ada rasa malu dalam keadaan mendedahkan aurat. Bayangkan Sayyidatina Aisyah, jenazah Saidina Umar dalam bilik dia tak membuka aurat. Dan dalam bilik Sayyidatina Aisyah tu ada satu lagi lubang. Ada lagi satu liang lahat. Kalau kita pergi bakit pun, liang lahat tu dah siap dah. Kalau dekat kubah hijau tu, bawah tu ada satu lagi lubang yang keempat. Ini banyak perbincangan ulama. Pada zaman ketika mana Saidina Osman wafat, nak wafat, dia dah tahu dia akan wafat, maka orang tawarkan pada dia liang lahat tadi untuk dia. Tapi Saidina Osman tolak. Ketika Sayyidatina Aisyah nak wafat, dia juga tak nak dikebumikan di situ. Sebab apa? Sebab dia tak nak seolah-olah dia ni macam mana, sebab isteri-isteri Rasulullah yang lain semua dikebumikan di Baqi'. Dia tak nak seolah-olah ada perasaan sombong dalam diri dia, dikebumikan di tepi suami dia. Dia seorang saja, tak apalah, duduk bersama dengan isteri-isteri Rasulullah yang lain, dikebumikan di Baqi'. Zaman Umar Abdul Aziz pun sama. Orang offer pada Umar Abdul Aziz waktu dia sakit, datanglah ke Madinah dan mati di Madinah supaya dapat dikebumikan dekat sini. Umar Abdul Aziz tolak. Dia tak nak. Dia tak nak. Sebab apa? Dia takut ada perasaan sombong dalam diri dia. Tak nak dikebumikan di sisi Rasulullah, bukan kerana tak sayang, tak kasih pada Rasulullah. Takut ada perasaan sombong pada dalam diri dia. Maka dikatakan oleh ulama, oleh Saidina Umar sendiri, bahawa liang lahat yang keempat itu nanti akan diduduki oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam bila dia turun nanti, dia bunuh, dihancurkan Dajjal dan kemudian dihidup sebagaimana syariat Nabi Muhammad. Kemudian dia akan meninggal dan dikebumikan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok di belakang sana kubah Nabi. Di atas kubah Nabi itu ada satu benda yang timbul. Ada siapa-siapa nak tanya? Lanjut cakap terus. Cakap terus. Apa benda tu, Ustaz? Ada orang kata tu jenazah orang yang kubur jasad Rasulullah. Memang betul pernah berlaku. Beberapa kali jasad Rasulullah kubur di di antaranya pada zaman Syekh Nuruddin Asy'ari Sultan. Manusia. Dia ni telah bermimpi. Melekat. Dia telah bermimpi. Rasulullah datang dalam mimpi dia bagi tahu bahawa ada orang cuba curi jasad Rasulullah, cuba memudaratkan Rasulullah, dan Rasulullah tunjuk gambaran orang tu macam mana. Jadi dengan sepantas dengan cepat ketika dia mengarahkan Panglima Masauli dia datang dalam masa 12 hari. Biasanya perjalanan ke sebulan daripada Syria. Tapi dalam masa yang cepat 12 hari terus sampai di sini. Syekh Nuruddin terus masuk dalam dekat tempat makan Rasulullah, tengok sebagaimana dia mimpi ada orang nak curi jasad Rasulullah, dia siasat. Tapi tak ada apa-apa. Lalu dia arahkan semua penduduk Madinah waktu tersebutlah berkumpul. Sebab dalam mimpi dia tengok dah orang yang nak curi jasad Rasulullah tu macam mana. Seorang Kristian, dua orang Kristian yang telah diupah untuk curi jasad Rasulullah tadi. Kemudian bila dia tengok muka seorang-seorang, tak ada seorang pun yang sama macam dalam mimpi dia. Lalu dia tanya, ada tak orang asing yang tak datang sini? Orang luar yang datang ke Madinah yang tak ada dalam kalangan kamu ramai-ramai ni. Maka dia orang pun cakap, ada dua orang soleh yang dia ni daripada luar, daripada Maghribi. Dia menyamar daripada Maghribi, rambutnya perang. Dia tak ada kat sini. Lalu dipanggil dua orang tadi datang. Bila Syekh Nuruddin tengok saja, Azimkin ni tengok saja dua orang tadi, betul sebagaimana yang Rasulullah beritahu. Dua orang ni lah. Tapi penduduk Madinah, penduduk Madinah tertipu dengan lakonan dua orang tadi yang
yang taat, yang kuat beribadat, yang menyamar ni, sedangkan sebenarnya mereka telah sewa satu bilik dekat tepi Raudah. Zaman dululah boleh sewa bilik. Ada bilik tempat duduk dekat Raudah. Dalam bilik tu mereka gali lubang sampai dah dekat dah dengan makam Rasulullah. Gali lubang tu bawah tanah dah dekat dengan makam Rasulullah. Dan tanah tadi mereka akan isi dalam satu bekas, buang dekat Baqi', buang dalam telaga, supaya perbuatan mereka tu tak dikesan. Lalu Syekh Nuruddin petangkap dua orang tadi, pukul, tanya dan sebagainya, masuk dari rumah dia, siasat cari, tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia tersepak satu sekeping kayu, dan bila diangkat dia tengok lubang tadi, dan lubang tu terus sampai kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi dia nak curi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Mulai daripada saat itulah makam Rasulullah ni digali, dibuat satu tembok dalam tanah ni, supaya kalau ada lagi cubaan-cubaan, dan memang selepas tu ada cubaan daripada puak Majusi, orang Syiah yang pernah menguasai Hijaz ni, mereka nak ambil jasad Rasulullah, nak bakar, nak buang. Jadi dia buat apa, sebagaimana sekarang ni dia buat satu yang dah tertutup lah sebab faktor keselamatan. Dan kubah tu pada zaman Sultan Abdul Hamid, warna hijau tu kekal sampai sekarang. Sebenarnya dia ada lapisan, beberapa lapisan. Lapisan yang paling luar tu zaman Sultan Abdul Hamid, dan mayat yang ada dekat atas tu bukan mayat. Itu adalah tingkap. Tingkap yang mana bila dibuka dia akan terus nampak ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tingkap. Ramai orang bagi tahu tu mayat. Sebenarnya bukan mayat, itu adalah tingkap. Tingkap kubah yang bila dibuka nampak terus ke dalam makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Dan di sebelah sana bagi muslimat yang tak ada peluang untuk ziarah makam perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Baqi' Al-Gharqad asalnya Baqi' ni di pinggir, di luar kota Madinah, di pinggir kota Madinah. Sebab kota Madinah zaman Rasulullah kecil je, kita bayangkan satu kampung je. Satu kota yang kecil, Baqi' ni di luar. Tetapi bila berlaku pembesaran demi pembesaran zaman Rasulullah dua kali. Mula-mula Rasulullah bina kecil sebagaimana sebut tadi, 35 kali 30. Kemudian selepas daripada Rasulullah balik peperangan Khandaq pada tahun ke-7 Hijrah, Khandaq tu Tabuk. Khandaq ataupun Tabuk, Rasulullah besarkan lagi sekali. Zaman Abu Bakar cuma ganti, tak sempat nak buat pembesaran. Zaman Umar dibesarkan, zaman Osman dibesarkan. Yang had zaman Sayyidina Osman ialah bahagian depan ni. Had daripada Raudah tu ditarik ke depan sampai zaman Sayyidina Osman, sampai sekarang tak ada. Kalau berlaku penambahan, kiri kanan ke belakang. Ke depan tak ada. Sebab apa? Sebab depan ni tak boleh semayang waktu salat berjemaah, sebab imam duduk belakang sana. Kalau kita semayang sini, imam belakang. Boleh nak semayang depan imam waktu kita jadi jenazah. Jadi berdoalah, mudah-mudahan kita dapat semayang depan imam, disolatkan dalam Masjid Nabawi. Amin, amin. Tak berani nak amin? Amin, insyaAllah. Tak mati sebab amin tu. Kita mati sebab ajal. Bukan sebab sakit, bukan sebab tua, bukan sebab yang lain, tapi sebab ajal kita. Kita minta waktu kita nak sampai ajal, sebagaimana YB, bekas YB di Kelantan, YB Zaki meninggal pada hari Jumaat dalam selepas daripada ihram. Apa dia? 2 hari lepas hari Jumaat. Bila? 2 hari lepas lah. Meninggal di Masjidil Haram malam 27 Ramadan di Masjidil Haram, dikebumikan di Ma'la. Allahu Akbar. Sihat walafiat, baru umur 50. Ustaz baru 30, lambat ni mati. Dah latih kan. Sebenarnya kita tak tahu, mungkin Allah nak ambil kita umur kan lebih cepat daripada tu lagi. Abu Bakar wafat umur 63. 2 tahun setengah selepas Rasulullah wafat, dia pun wafat. Kerana terlalu rindu, kata ulama', sampai kuruh kering dia. Sampai kuruh kering dia, akhirnya dia wafat umur 63 tahun. Sayyidina Umar lama memerintah, tapi wafat umur 63 tahun. Kan, umur 63 ni Rasulullah kata, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni antara 60 70. Lebih tu subsidi lah. Tu pencen lama-lama pun tak syok juga. Jadi umur antara 60 70, dan paling ramai sebelum sempat umur 60 70 tu Baqi'. Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, antara tempat yang Rasulullah selalu ziarah, Quba, Uhud, Baqi'. Ni Sayyidatina Aisyah kata satu malam
Waktu aku tidur, Rasulullah tidur di rumah Sayyidatina Aisyah lah. Bila aku balik ke badan, aku sentuh dekat tempat baring tu, suami tak ada, Rasulullah tak ada. Tengah malam. Lalu aku pun bangun, aku pergi intai kat mana Rasulullah. Ngintai kan. Rasulullah pergi mana malam-malam ni, pergi rumah sebelah ke? Rasulullah tak ada. Rupa-rupanya Rasulullah pergi mana? No, pergi Baqi'. Pergi ke Baqi'. Dia antara sunnah Rasulullah ziarah. Bukan makna sunnah Rasulullah ziarah waktu malam, tapi Rasulullah pernah ziarah pada waktu malam. Tazurul kubur, kata Rasulullah, ziarahlah kubur fa inna, kerana apa? Kerana fa innaha tuzakkiru akhirah, kerana dia mengingatkan tentang akhirat kita.